Hai, Assalamualaikum. Ini video yang pertama bagi topik yang kedua, iaitu tajuknya persimpulan. Yang ni modulnya, saya akan gunakan modul yang ni lah. Basically dia hanya ada 2 subtopik saja, dan biasalah akan ada dia punya subtopik dia. So dia ada taburan kebarangkalian dengan taburan persimpulan. Dan di bawah kebarangkalian ni dia ada 3 jenis taburan: binomial, Poisson dan normal. So antara 3 ni yang paling banyak sekali adalah normal lah, sebab dia boleh jadi banyak keadaan. So yang ni kita akan tengok contoh-contoh dia bersama dengan cara nak buat lah. Sebab itu lagi faham lah bila kita buat. So di bawah taburan persimpulan, kita ada taburan persimpulan bagi mean sampel, teorem had memusat dengan taburan persimpulan bagi perkadaran sampel. So dekat sini dia akan sentuh lagi sekali untuk taburan binomial, Poisson dengan normal lah. So dia ada kaitan dengan yang atas ni lah. So kita kena fahamkan yang atas ni. So dia akan berkait dengan yang ni. So page yang kedua, yang ni dia hanya bagi tahu pengenalan kepada kebarangkalian saja. So dekat sini ada 5 perkara, iaitu yang pertama pemberi ubah rawak. Apa itu pemberi ubah rawak? Ia adalah nilainya yang ditentukan daripada unsur-unsur ruang sampel secara rawak. Macam yang kamu buat kajian kes tu, kita punya pemberi ubah dia unsur-unsur daripada ruang sampel lah. Sampel tu kita pilihkan daripada mana. Contoh kita buat kajian dekat kawasan sekolah. So kita pilih sampel, kadang-kadang kita nak 100 orang. So sampel-sampel tu kita pilih secara rawak tanpa dipengaruhi daripada apa-apa faktor lah. So biasanya yang ni formula dia, tata tanda ataupun contoh dia diwakili 2 huruf X dengan Y. Selepas tu kita ada pemberi ubah rawak diskrit. Pemberi rawak diskrit tu adalah sukatan data tertentu dan boleh dibilang. Contohnya X tu bila boleh dibilang, dia mesti lebih besar daripada kosong lah kan, dan data pun sama dengan 1. Kebarangkalian dia, contoh dia seperti bilangan orang, bilangan huruf dan bilangan kereta, macam-macam lagi lah. Diskrit ni adalah di bawah binomial dengan Poisson. Selanjar ni adalah normal. Selanjar ni adalah normal. Dia adalah boleh mengambil sebarang nilai yang tak terhingga dalam satu lingkungan julat yang tertentu. Kalau normal ni dia boleh nilai dia yang tak terhingga lah. So contohnya jisim pelajar, ketinggian pelajar dengan jarak. So kebarangkalian. Kebarangkalian tu adalah kemungkinan dan kekerapan berlakunya suatu peristiwa. Kebarangkalian adalah jumlah kebarangkalian. Jumlah kebarangkalian adalah 1. Jadi tak boleh lebih daripada 1. Dia antara 0 hingga 1 sahaja. So nilai dia kat sini 0, dekat sini 1. So nilai dia boleh di antara ini saja kebarangkalian. So kebarangkalian kalau tengok nanti biasanya dia akan simbol dengan P lah. So nanti kita tengok dia punya dekat sini nanti. Ni dia punya P ni. So sebelum tu saya tunjuk dia punya ni lah. Kenapa 1? Katakanlah kita punya contohlah, katakanlah contoh hari ni, kemungkinan untuk hujan hari ni, katakanlah kemungkinan untuk hujan hari ni 70%. So kalau peratus kita ada 100% je kan. So kalau kemungkinan nak hujan 70%, kemungkinan tak hujan mestilah 30. Sebabnya 100 tolak 70 dapat 30. So 70 tambah 30. So bila kita tambah dengan hujan dengan tak hujan ni, 70 tambah 30 dapatlah 100%. So 100% kalau kita tukarkan dia akan jadi 1 lah. So sebab itulah dia punya jumlah dia paling tinggi adalah 1. Dan 0 hingga 1. So kebarangkalian perubah diskrit, dia ada sama dengan lah pemberi ubah rawak diskrit ni. Contohnya kita nak cari
Okey, kebarangkalian pemodelan rawat diskrit tadi yang binomial dengan Poisson lah. Biasanya dia X tu sama dengan berapa-berapa. Sebab dia boleh dibilangkan, contoh X tu dia nak kira orang ke, huruf ke, kereta ke. Okey, lepas tu selanjar. Kalau selanjar tu adalah dia bukan sama dengan lah, dia lebih daripada ke, nilai dia tu dia nak contohlah X tu lebih daripada 5 ke, X tu lebih kurang daripada 5 ke, X tu adalah lebih daripada 5 dan sama dengan 5 ke, X tu lebih kurang daripada 5 dan sama dengan 5 ke. Jadi tak ada sama dengan, dia hanya ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar ataupun sama dengan, lebih kecil ataupun sama dengan. Okey, so taburan kebarangkalian semua nilai yang mungkin boleh ubah rawat diskrit atau selanjar dengan kebarangkalian yang bersempadan suatu uji kaji. Saya ini sama macam tadilah. So di bawah diskrit ada binomial dan Poisson, selanjar ada normal. So sebab itulah normal ni dia banyak, dia panjang tadi yang saya cakap tadi. Dia agak banyak sebab dia banyak keadaan. Dia ada keadaan lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan sama dengan. So, sebab itu yang mana banyak sikit. So video kali hari ni saya nak terangkan dulu pasal 2, binomial dan Poisson. Okey, taburan binomial. Okey, first, okey, kena tahu dia punya tata tanda set lah. So bila kita nampak keadaan macam ni, dia adalah taburan binomial. So B ni jelas kepada simbol B. B for binomial. N ni adalah, okey, B adalah binomial. So bila nampak B tu, dia adalah taburan binomial lah. So N kecil tu adalah sampel. P tu adalah kebarangkalian berlaku. Kebarangkalian berlaku suatu peristiwa. So macam yang saya bagi contoh hujan tadilah. Kalau hujan, contoh peristiwa berlaku hujan tarikh 70, tak hujan tu 30. Okey. So bila ada P, P tadi berlaku. So yang tak berlaku tu dia simbol sebagai Q. So kebarangkalian tu dia ada P dengan Q. So bila ditambah 2 ni, jumlah dia adalah 1. P ni berlaku peristiwa tu, Q ni tak berlaku. So bila tambah 2 tu mesti 1. So kalau kita tahu P, automatik kita akan tahu Q. Kalau kita tahu Q, kita akan tahu. Okey, lepas tu yang kedua kita kena tahu min. Okey, min datangnya daripada apa yang kita tahu daripada atas ni lah. N ni sampel, biasanya dia akan bagi dalam soalan. P tu nilai P tu ataupun nilai sesuatu berlakunya peristiwa tu adalah P. So daripada ni kita boleh tahu min. Min adalah N darab P ataupun sampel darab dengan sesuatu peristiwa tu berlaku. So kita boleh juga tahu variance. So yang ni macam saya cakap tadi lah, Q. Q ni automatik kita akan tahu bila kita tahu P. So bila berlakunya sesuatu peristiwa tu berapa, automatik kita akan tahu Q nya berapa dengan keadaan 1 tolak P lah. Okey. Okey, so yang ni kena ingat lah. Okey. Lepas tu kita tengok contoh dia, macam mana kita nak aplikasikan benda ni bila dalam soalan. Okey, rekod yang lepas mendapati bahawa 70% pelajar, okey, 70% pelajar kelas memandu yang mengambil ujian memandu lulus. Okey, lulus. So maksudnya 7 pelajar lulus. Bila ada lulus, mestilah ada yang tak lulus. Kalau dah 70% ni lulus, automatik kita tahulah yang tak lulus tu adalah 30%. So yang ni lulus tadi, berlaku tadi tu adalah P. Okey, so langkah pertama kita senaraikan dulu. P, peristiwa yang berjaya ataupun berlaku tu adalah 70%. So bila dia bagi dalam peratus, kita kena tukarlah. 70 bahagi 100 dapat 0.7. So bila kita dah tahu P tu berlaku sesuatu, P tu adalah orang yang lulus. So kita automatik juga boleh tahu orang yang tak lulus. Sebab dia 1 kan. Okey, so 1 0.7 tolak 1 tolak 0.7, automatik kita tahu yang tak lulus tu adalah 0.3. Ataupun daripada ni tadi 70 kan. So sebab kita ada 100%, P tu berjaya, Q tu 30 lah tak berjaya. So 30 bahagi 100 dapatlah 0.3.
Okey. So, selepas tu barulah kita boleh tulis dia punya tata tanda ni. Tata tanda dia berkeadaan macam ni lah. X, B, N, P. So, X taburan dia, B binomial, N sampel. Okey, sampel tu dalam bentuk orang lah sebab pelajar ni kan. So, jika terdapat 100 orang. Okey, so yang ni N. So, N kita teruskan masuk 100. P kita ada tu 0.7. Kita saja menyatakan taburan kebarangkalian. Okey, langkah 3 untuk tentukan min. Okey, nak jawab min kita direct je lah ambil dia punya formula. Formula dia NP, maksudnya N darab P. N tu adalah 100, P tu adalah 0.7. So darab saja kamu akan dapat 70. Same goes juga dengan variance. Ambil saja direct formula dia. NPQ tu adalah N darab P darab Q. So, N tu 50. P tadi kita dah dapat 0.7. Q pun tadi kita dah kira dekat sini 0.3. So, yang ni tekan saja kalkulator. Kamu akan dapat 21. Okey, kebarangkalian pelajar gagal. Yang ni kita dah kira daripada atas tadi kan. Okey, yang lulus tadi 70. Automatik yang gagal 30 lah. 30% tadi kita dah tukar tadi. Dia akan jadi 0.3 ataupun datangnya daripada 1 tolak 0.7 sama dengan 0.3. Okey. So yang ni latihan dia, kamu boleh cuba. Okey. Perkara yang pertama, langkah pertama tadi kita kena selesaikan maklumat. Maklumat apa yang kita kena ada? Kita kena tahu N dia berapa, sampel dia berapa, P dia berapa. P itu adalah sesuatu kejadian itu berlaku lah. So yang ni mesti daripada soalan lah dua ni. So kebarangkalian seorang suri rumah membeli sabun. Okey, so yang ni dia beli sabun cap Cynthia ni 0.71. So yang kalau dia dah beli sabun cap Cynthia ni 0.71, kejadian sebaliknya adalah dia tak beli. Dia tak beli tu adalah Q. Q tu berapa? 1 tolak 0.71 ni lah. Okay, sampel dia dah ada dekat sini 50. So sama dengan apa yang saya buat dekat sini. Kamu boleh cubalah. Okay. Okay, so yang kedua adalah taburan Poisson. Okey, taburan Poisson ni adalah taburan kebarangkalian boleh ubah rawak diskrit. Okey. Okey, taburan Poisson. Taburan Poisson adalah taburan kebarangkalian boleh ubah rawak diskrit X yang mewakili bilangan peristiwa yang diberi berlaku dalam suatu tempoh waktu tertentu dengan parameter. Yang ni simple je sebab dia ada satu nilai saja parameter dia. Okey, simple dia yang macam ni. So dia adalah mean, dia juga adalah variance. Okey, so sebab dia ada satu nilai je. PO ni adalah simbol kepada Poisson lah, PO. So yang ni dia punya tata tanda lah. So kamu kena ingatlah keadaan dia ni. Okey. So taburan dia macam ni cara tulis dia. So mean dia tu adalah nilai dekat sini. So yang ni biasanya dalam soalan lah. So bila soalan dah bagi tahu yang ni, so automatik kita akan tahu mean, dan automatik juga kita akan tahu variance. So contoh yang ni, kelewatan yang teruk di stesen kereta api secara rawak berlaku secara rawak pada kadar purata 0.5, dan 0.5 adalah dia punya parameter ni lah. So kalau kita nak nyatakan taburan dia X P O, yang ni 0.5. Okay, so itu saja. So mean direct lah kita boleh tahu mean tu adalah yang ni lah 0.5. Sama juga dengan variance. So yang ni simple saja sebab dia ada satu nilai saja. Okey, yang ni saya dah selesaikan dekat sini. Okay, yang ni kamu boleh cuba untuk latihan. Okey. So yang ni pun sama, dia dah bagi yang ni. So yang ni jugalah min, yang ni jugalah sisihan piawai. Dia ada satu sahaja nilai. Okey, so saya berhenti sampai sini untuk video yang pertama. Lebih kurang dalam 15 minit. So yang ni saya nak highlightkan apa yang kamu kena ingat adalah taburan binomial ni adalah inilah tata tanda dia ni. Tata tanda dia ni macam ni, min
dia macam mana, variance dia formulanya macam mana, Q ni apa, P tu apa, N tu apa. Okey. So yang ni kita kena tahulah simbol-simbol N tu apa, P tu apa, barulah kita boleh buat. Sama juga dengan Poisson. So Poisson berkeadaan macam ni lah. Dia punya taburan XPO. So ada simbol macam ni. Dan ini juga adalah mean, yang ini juga adalah variance. So sampai situ sahaja. Nanti saya akan buatkan satu video untuk taburan normal. Taburan normal ni saya akan buat satu video lah, sebab dia agak banyak, agak panjang jugalah sebab dia banyak keadaan. Okey. So selamat menonton dan terima kasih.